طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. Alhamdulillah, sejak beberapa hari ini kita disirami dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita disirami dengan hujan. Kalau tak lebat sekalipun, paling tidak gerimis. Jikalau tidak hujan yang memanjang, paling tidak yang tumpang lalu sahaja pun. Namun tetap sahaja kita dihujani dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Anda lihat ramai dari kalangan jemaah yang membawa anak-anak. Perkara ini satu perkara yang pernah Anda sebutkan sebelum ini, di mana kalau menurut pantang orang Melayu, katanya jangan mandi hujan, nanti demam. Nah, tapi di antara sunnahnya ialah sebenarnya mandi hujan. Especially hujan yang awal-awal tu. Ketika beberapa titisan pertama yang turun, sepatutnya kita menghargai. Kita membuka dengan tadah tangan yang terbuka, kita mendongakkan dan menadahkan wajah kita ke langit, dan kemudian dititiskan dengan titisan air hujan. Ini adalah rahmat. Dan Nabi SAW bersabda mengenai hujan, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya dia baru datang dari tempat yang dekat dengan Tuhannya. Kerana dia datang dari atas. Kalau nak ikutkan kita ni di dunia ni, bawah. Dan hujan datang daripada tempat yang tinggi. Kalau nak ikutkan, tempat asal si hujan tu lebih dekat dengan Allah daripada kita dengan Allah. Jadi bila dia turun tu, dia bawa kasih sayang dan rahmat. Kerana dia lebih dekat. Innahu hadithu ahdin bi rabbi. Dia baru datang daripada tempat yang dekat dengan Tuhannya. Dan pernah juga anak kongsikan di mana para masyayikh, ketika mana mereka mengisi kajian di tempat anak dulu, di boarding school, syekh itu baru buat beberapa hari pertama ketika mana beliau berada di Indonesia pada ketika itu. Sedang mana beliau sedang mengajar, tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat. Dia pun bertanya, bunyi apa ni? Dia takut, dia terperanjat. Bunyi apa ni? Kita pun cakap, bunyi hujan. Orang-orang semua macam, macam bunyi hujan. Pasal masjid tu, bumbung dia atau atap dia dibuat daripada zinc. Jadi bila kena air hujan tu bunyi bising, bunyi kuat. Jadi Syekh pun bertanya, ni hujan ni sekarang ni? Kita cakap, iya hujan. Naam. Dia pause kajian dia, dia keluar daripada masjid, dia buka ridak dia buka selendang dia. Yang biasa orang Arab pakai shimak tu. Dia buka songkok dia mandi bawah hujan. Dekat luar masjid.
Kita semua tercengang tengok terpinga-pinga. Apa orang Arab ni buat kan? Rupanya dekat tempat dia, hujan setahun sekali je. Kan? Dia cakap ini rahmat ni, kasih sayang daripada Allah. Kita biasa hujan lari. Ini tak. Dia embrace hujan tu. Salam. Maka setelah beberapa saat dari awal mula titisan hujan yang pertama tadi tu, kemudian Syekh kembali masuk. Hujan ni punyalah penting, sampaikan di dalam agama kita disyariatkan sebuah solat, iaitu solat minta hujan. Nama solatnya apa? Solat istisqa. Nah, istisqa ni daripada wazan istif'al. Dan bila dia datang dalam wazan istif'al, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, ia bermakna meminta sesuatu. Seperti istaghfara yastaghfiru istighfaran, meminta ampunan. Ista'dzana yasta'dzinu isti'dzanan, meminta izin. Maka istasqa yastasqi istisqa, meminta hujan. Sebab tu dinamakan solat minta hujan. Sampaikan ada solat minta hujan. Begitu pentingnya hujan ni. Ajib. Ajibun ajib. Maka janganlah kita apa? Mencela, mengeluh. Mencela, mengeluh, menghina, mencaci. Salah. Kita cakap, alamak, hujan lagi. Alamak, asyik hujan je, misalnya. Asyik hujan je, misalnya. Lah, jangan. Bahkan kita menghargai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah azza wa jalla berfirman, "La tasubbud dahra fa inni ana ad-dahr." Janganlah kalian mencela cuaca, kerana aku adalah yang maha mengatur cuaca. So kalau kita mencela cuaca, macam asyik hujan, berarti kita mencela Tuhan yang maha mengatur hujan tersebut. Because Allah yang menentukan bila hujan, bila berhenti. Bila hujan menyirami bumi, bila panas menyingsing dan seterusnya. Allah yang maha mengatur. Jadi bila kita mencela, kan, lagi-lagi abang-abang delivery. Alamak, leceh lah, nak kena pakai raincoat lah. Kan? Dah tengah on the way ni. Tengah expressway ni, on the road. Kena park tepi bawah jembatan. Kadang tak sempat bawah jembatan, dah kuyup dah. Lepas tu macam, nak pakai raincoat pun macam dah 50-50. Alah, dah alang-alang basah sekali lah. Nak pakai pun buat apa? Dah basah. Lepas tu mengomel kan. Padahal Allah yang maha mengatur bila hujan, bila panas. La tasubbud dahr. Janganlah kalian mencela cuaca. Jangan mencela musim. Karena Allah yang maha mengatur. Bila kita mencela, maka kita mencela yang maha mengatur itu. Kita tak happy, kita tak puas hati. Macam yang kemarin kita sebut tentang apa? Tentang hasad. Ingat tak? Hasad iaitu kita tak happy dengan apa yang orang ada, kita tak ada. Kita nak benda tu. Dan kalau boleh, kita kalau tak dapat benda tu, orang tu pun tak boleh. Dia pun patutnya tak dapat. Pasal kita tak ada benda tu kan. Ini orang hasad. Bahasa Melayu dia panggil dengki. Boleh tak hasad? Boleh tak dengki? Tak boleh. Bahkan hasad dengki ni adalah dosa pertama sekali yang pernah committed against Allah Azza wa Jal. Kerana Iblis hasad terhadap Nabi Adam. It's not even shirk to begin with. It was hasad. The first sin ever committed against Allah Azza wa Jal. It's not even shirk. Hasad. Envy. Jealousy. Negative. Jealousy. Apa kena mengena? Kenapa kita sebut hasad? Hasad ni, bila kita tak happy orang tu ada, sedangkan kita tak ada, and kalau boleh kita nak benda tu pergi daripada orang tu tak ada benda tu, just because kita tak dapat. It's not that kita hanya hasad kepada orang tu, tapi kita tak happy dengan Allah Azza wa Jal yang telah meletakkan qada dan qadar. Takdir yang Allah telah tentukan.
kita orang beriman, kita wajib beriman kepada 6 pillars of iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Tapi the moment kita hasad, means kita punya iman kepada qada dan qadar ada defect. It's imperfect. Means kita tak happy dengan apa yang telah Allah bagikan. Apa yang telah Allah aturkan. Padahal ianya adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan dan keutamaan Allah yang Allah kurniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Janganlah kita menyangkakan bahawasanya the world only revolves around us. The world revolves around me, misalnya, as a person. That is selfishness. Kita merasakan bahawasanya the whole world revolves around me saja. Semua benda nak kena by me. Semua nak kena betul by me. Padahal Allah mengatur and manage the universe, al-alamin, alam semesta. It's more than just us. Tapi Allah tak pernah neglect kita. Kita je yang merasa being neglected. Pasal apa? Pasal kita kurang bersyukur. If only you would have been more grateful and more thankful, maka kita akan dapati bahawasanya semua benda yang ada adalah mengikut kadarnya. La ajalin musamma. Semua benda ada dia punya measurement. Tak banyak, tak sikit. Macam gula, like sugar. We can only take in a certain amount of milligram of sugar, of salt, of oil in a day. Betul? Kalau nak ikutkan sugar, best lah. Tapi kalau kita tak ikut kadarnya, kita tak ikut measurementnya, we will end up with diabetes. We'll end up with high blood pressure. We'll end up with cholesterol dan seterusnya. So, semua benda ada kadarnya. Dia tak boleh nak happy je. On je. Kan? On je. Kalaulah kita tak faham apa erti susah, maka kita tidak akan dapat menghargai pun apa itu senang. Kalau kita ada senang je, kita tak ada benchmark, kita tak ada standard yang kita boleh compare against. Because we never know what is senang, what is ease. We never know. Tapi the moment kita ada hardship, baru kita tahu, oh, rupanya the opposite of hardship is that ease. If it was not for the hardship, then we would not have realized what is ease. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, and I quote, sebuah musibah yang menimpamu, yang membuat kamu lebih dekat kepada Allah, itu adalah lebih baik daripada sebuah nikmat yang membuatmu tambah jauh daripada Allah. Sebuah musibah yang membuat kamu lebih dekat kepada Allah adalah lebih baik daripada sebuah nikmat yang membuat kamu tambah jauh daripada Allah. So, kalau kita hanya dapat untuk merubah perspektif kita of how we view things, then we would have lived this life happily. A stress-free life. Worry-free life. Happy go lucky je, syok je. Kan ada hadis dia, betul tak? Siapa boleh quote hadis dia? Apa hadis dia? Bukan. Hadis lain lagi. Ana bagi dia punya partial dia. Wa fi kullin khair.
Fa in asabahu sarra'u syakar, fa kana khairan lah. Wa in asabahu dharra'u sabar, fa kana khairan lah. Nah, sesungguhnya kehidupan seorang mukmin tu semuanya adalah baik. Dan tidaklah perkara ini kecuali untuk orang yang beriman. Goodness upon goodness upon goodness. Nabi berkata, fa in asabahu sarra'u syakar, fa kana khairan lah. Jikalau dia dikurniakan dengan kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi dia. Wa in asabahu dharra'u sabar, fa kana khairan lah. Dan jikalau dia diuji dengan ujian, maka dia bersabar pula. Dan itulah yang terbaik bagi dia. So kalau dia ada kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia ada kesusahan, dia bersabar. Dan semua itu adalah baik. Bagi seorang mukmin yang benar-benar seorang mukmin yang mengamalkan keimanan, hidup lebih dari hanya sekedar nama sahaja seorang mukmin, tetapi mengamalkan keimanan tersebut, maka you will find that life is stress free, worry free. Nah. Syukur alhamdulillah seperti mana yang telah ana kongsikan kemarin. Should I say tadi pagi Nah, dan kemarin 2-3 minggu yang lalu pun telah ana kongsikan tentang rencana untuk masuk Islamnya seorang yang berasalkan dari agama Hindu. Beliau daripada agama Hindu. Kemudian hari Jumaat kemarin 15 Disember, alhamdulillah beliau officially telah masuk Islam pada jam 10 pagi. Ana bersama seorang saudara dan juga diiringi oleh saudara Zaid kita di belakang pun ada ikut juga. Kita accompany the brother ke Darul Arqam untuk kemudian melafazkan syahadah. Maka bila mana beliau melafazkan syahadah tu rasa macam nak bergegar dunia. Naam. Dan beliau mendapatkan conversion card. And Masya Allah, Ana ada experience of orang-orang yang masuk Islam, tetapi bukan di Singapura. Masa tu di Malaysia. Di Malaysia, di Thailand. Ada banyak, ramai orang. Tapi tak perlu the needs of going through such thorough process seperti mana yang ada di Singapura. Tapi Masya Allah, dengan sistem yang ada, berarti database updated. Darul Arqam, MUIS, ICA, Singapore Government, everything. And secara automatic, when you're registered under Darul Arqam, means you're registered under AMLA, the Administration of Muslim Law Act. Jadi macam mana pun bila mana telah ada conversion card tersebut, jikalau seseorang tu meninggal, maka beliau akan dikebumikan mengikut Islamic funeral rites. Dan the family can't even contest, macam mana pun. Because dah under AMLA. It's under the constitution of the country. Jadi jikalau kita ketahui bahawasanya beliau meninggal misalnya, kerana the whole family masih Hindu, maka kita berhak untuk menguruskan jenazah tersebut. Harapnya tak ada masalah lah dengan keluarga kan. Keluarga pun macam akur bahawasanya ini adalah pilihan beliau untuk dikebumikan sebagai orang Muslim dan seterusnya. Tapi kalau misalan kata dari pihak keluarga bersikeras, berdegil, tak nak lepaskan jenazah misalnya, atau nak buat cremation dan seterusnya, maka bila mana kita involve authority, ini apa yang anda difahamkan, authority akan memihak kepada Muslim tadi. Kerana itu adalah atas pilihan beliau untuk renounce the Hinduism and to embrace Islam. Dan nama beliau, masih nama asal, kemudian ada alias. His name is Brother Zahir. Zahir. Okay, the truth that triumphs.
Nah, zahir. Wallahu alam, beliau berkesempatan untuk datang untuk ziarah kita atau tidak kerana beliau merupakan seorang law student. Nak jadi lawyer dan seterusnya. Cumanya wallahu alam, mana tak tahu. Ana dah invite, beliau kata jikalau berkesempatan beliau akan hadirkan diri. So kita tengok macam mana. Nah, insya-Allah. Namun apa pun alhamdulillah sama-sama kita telah selamat untuk menarik seseorang dijauhkan daripada pengakhiran yang tidak diinginkan dan untuk sama-sama kita jemput dan ajak bersama-sama untuk kita masuk ke syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ikhwani wa akhwati azza Allahu iyyakum jami'an. Kita masuk dalam dalil-dalil aqli berkenaan dengan fasal amar ma'ruf nahi munkar. Hal azan? Azan wala lisa? Dah masuk waktu. 8 berapa? Nah, baik ya Zaid, azan. Nah. Boleh. Azan. Bismillah. Kita azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dalil-dalil aqli bagi fasal amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang pertama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala berkata, berdasarkan pengalaman dan persaksian. So, pengalaman is khibrah, experience, iaitu bila mana seseorang sendiri mengalami sesuatu. Sedangkan persaksian ialah witnessing, syahadah, iaitu menyaksikan sesuatu. Dan pastinya pengalaman dan persaksian adalah dua perkara yang berbeza. Pengalaman seseorang itu sendiri pernah melakukannya, sedangkan persaksian adalah witnessing. Kalau dalam perkara yang baik-baik, tak apa untuk pengalaman dan persaksian. Tapi kalau perkara kemungkaran, sebaiknya ada persaksian sajalah, tak ada pengalaman. Betul tak? Nah, jangan pula seseorang tu mengatakan, oh saya pun dah berpengalaman dah benda ni. Itu tak nak lah, minta dijauhkan. Nah, ini orang cakap kan, oh ni macam gini, macam gitu. Ini hantar berbual ni pengalaman ke? Pasal hantar tahu je. Oh ni pasal hantar tahu je, sharing. Jangan pasal pengalaman. Nah, curiosity kills the cat. Nah, kadang seorang tu tak pernah merasakan, belum merasakan, curious nak tahu. Cumanya ada kala bila mana dia melakukan sesuatu kemudian merasakan sepertinya tidak ada consequences, takutnya dia terjerumus lebih dalam dan lebih dalam ke dalam trap tersebut, ke dalam jerat tersebut. Itu merasakan sepertinya I don't see the consequences. Dia pun terus melakukan. Maka berhati-hatilah dengan nak mencuba-cuba. Dengan nak mencuba-cuba. Lagi yang muda-muda ni kan, semuanya nak dicubanya. Disebutkan bahawa suatu penyakit apabila dibiarkan dan tidak diubati, penyakit tersebut akan semakin kronik dalam tubuh dan semakin susah untuk dirawat. Maka yang pertama sekali lebih baik adalah mencegah. To prevent is better than to cure. Itu yang pertama. Namun jikalau dah terlanjur sakit, maka selagi mana sakit tu masih sedikit, itu lebih baik untuk kita periksa. Berbanding dah melarat, barulah kita nak check. By then, ahli ilmu, ahli medik akan mengatakan, you should have come earlier.
Macam ada brother yang baru injured his ankle. Jadi sebaiknya, it doesn't hurt to just seek a second opinion. Kan? It doesn't hurt to seek a second opinion. Make sure that it's okay. The ligament is intact. No, there's no tearing of ACL ke atau apa ke. Nah. So just make sure the cartilage is okay dan seterusnya. It doesn't hurt. Daripada we sleep on it and then we don't do anything about it. Kemudian besok hari, rupanya it was a major incident. Maka jangan sampai terlambat. Nak pakai lama lagi. Baik. Begitu juga kemungkaran. Apabila dibiarkan dan tidak diubah, orang-orang akan menganggap kemungkaran itu menjadi perkara biasa. Bila mana kemungkaran tidak diubah, orang akan menganggap, oh, rupanya it's okay. Because everybody are doing it and tak ada siapa say anything about it, so it's okay. Baik orang besar maupun orang kecil dapat melakukannya. Jadi orang akan rasa ini perkara biasa. Pada ketika itu, menjadi susah untuk mengubah atau menghilangkannya. Macam kalau semua orang smoking, semua orang vaping, everybody is doing it. So, kenapa pula salah kan? Siapa yang smoking atau siapa yang vaping, I challenge you, berani tak you take out your cigarette, your vape, kemudian you kasih budak ni. Untuk dorang vape, untuk dorang smoke. Awak nak tak kasih? Would you allow? Would you allow it to happen? You won't. Why? That's the question, right? Because of your fitrah. It's because of your fitrah. So kalau budak ni, awak tak kasih dia vape, tak kasih dia smoke, cigarette dan seterusnya, then why are you doing it upon yourself? Budak ni awak tak kasih dia cigarette, awak tak kasih dia vape, then why are you doing it upon yourself? Jadi, pasal fitrah kita mengatakan jangan. Tapi, kita punya hawa nafsu, dia punya setan tu, dia ada besar sikit. Besar punya setan. Jadi, nak kena train dan pelan-pelan nak kena kikis. Nak kena buang agar dapat diubah. Maka orang yang melaksanakan kemungkaran berhak mendapat siksa daripada Allah, iaitu siksaan yang akan segera diturunkan kepada mereka kerana hal itu merupakan suatu yang berjalan berdasarkan sunnah Allah yang tidak akan berganti dan tidak akan berubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila." Karena engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah, iaitu undang-undang peraturan Allah, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan sunnatullah itu. Tak ada perubahan dan tak ada penukaran. Number 2, dapat kita saksikan bahawa sebuah rumah apabila tidak dijaga dan dibersihkan serta tidak dibuang daripada rumah tersebut sampah dan kotoran dalam waktu yang lama, maka tempat itu tidak elok untuk didiami. Alasannya oleh kerana baunya yang busuk, udaranya yang bercampur racun dan bakteri, atau kerana lamanya kotoran yang tertumpuk-tumpuk di situ dan banyaknya sampah yang terkumpul. Maka rumah seyogyanya bagi sebuah rumah tu berada di dalam keadaan bersih. Paling penting sekali bila? Paling penting ada yang kata paling penting sekali bila orang nak datang. Betul ke? Bila orang nak datang baru rumah tu bersih. Kalau orang tak datang, rumah tu tak bersih. Jadi berarti kalau ada yang tak suka orang datang tu pasal rumah dia tak bersih lah.
Kalau rumah dia bersih, mestinya dia confident, betul? And dia happy je kalau orang datang. Ni rumah saya ni. Tengoklah rumah saya. Nah. Nah. Paling penting sekali ialah sebelum tidur. Paling penting sebelum tidur. Ada beberapa adab yang perlu kita jaga sebelum tidur. Di antaranya, makanan dan minuman perlu ditutup. Nak kena tutup. Entah itu dia di periuk ke, di pinggan ke, tutuplah dengan tutup periuk tersebut, atau paling tidak dengan, anda tak tahu masih ada banyak tak dekat rumah orang-orang hari ni? Tudung saji. Tahu tudung saji? Tudung saji ni ada yang bentuk dia macam piramid, ada yang bentuk dia macam rectangle. Dekat meja, kalau ada makanan dan ada tudung saji. Pasal kalau nak tutup satu-satu mungkin banyak kan? So pakai tudung saji tutup the whole thing. Paling tidak pakai tudung saji. Jadi makanan dan minuman ditutup. Kemudian, segala, kalau orang dulu guna lilin. Kalau orang dulu guna lilin. Tapi hari ini kita guna lampu. Lampu dipadamkan. Switch off all the lights. Kalau api dimatikan. Lampu dipadamkan. Kemudian, sinki kena bersih. Jangan ada pinggan kotor di sink. Nak kena bersih. Pasal kalau kotor-kotor, jadi tempat siapa? Jadi tempat jin. Jadi tempat jin. So sink, kalau kita tak cuci pinggan, biarkan overnight dan seterusnya, maka macam yang tadi antum cakap, bukan kita yang cuci pinggan tu, tapi pinggan tu ada makhluk lain yang jilat ni. Dia jilat. Dan kita tak nampak lah, tapi dia jilat. Kemudian, di antaranya juga, jangan lupa setiap kali setelah guna tandas, tutup pintu. Jangan biar tandas terbuka. Pasal kita tak nak share rumah kita dengan rumah jin. Dah tandas tu rumah dia, kan? Kita keluar tandas, tutup pintu. Susah sangat ke nak tutup pintu? Jangan biasakan keluar tandas, pintu terbuka. Apalagi tandas tu dekat dapur lah, kan? Dekat hall, then dia terbuka. Number one is the germs going around. Awak baru guna tandas tu, it's flying around. Then number two, itu rumah jin. So kalau awak tak membuat hijab, membuat sitar antara rumah awak dengan rumah jin, so awak membiarkan jin hidup dengan awak sama-sama kat rumah tu, berkeliaran. Because the door is welcome to them untuk masuk. Ya, dari segi kesihatan pun sebenarnya tak sihat to have sleep lights. Dari segi kesihatan. So manusia ni bila tidur sebaiknya semua hitam, semua gelap. Even down to the aircon lights, fan lights. Kalau awak ada tape kali hitam, electrical tape pun tutup all those lights, all the small bits. Then you will get a good night rest. Even better. Ada yang pakai benda tu. Apa dia panggil? Blindfold High mask. Ana tak tahu benda tu bagus ke tak. Dari segi, like, it's not natural to have something stick on your face the whole night. And furthermore, as you move around, benda tu mesti akan tersingkap juga kan. So, it's recommended to, like, gelapkan all those lights sebaiknya. Kalau macam toilet nak tutup kan, kadang-kadang yelah kat dapur orang macam berat lah. Kita kan bau lah. Kenapa tu macam mana tak boleh buka rasa air kepada rumah. Then kita ada tingkap dia ventilation kan, yang tingkap kecil dekat toilet tu. Then you can install a fan yang blow out the air from inside the toilet.
Ada, you can actually get a contractor to come and pasang ventilation fan, then dia akan buang kat luar rumah. If you feel that the ventilation yang provided by HDB kurang lah. Tapi tutup pintu. Tutup pintu. Baik. Begitu juga bagi jamaah kaum muslimin. Apabila perbuatan mungkar dalam kalangan mereka dibiarkan dan tidak diubah, begitu juga dengan perbuatan baik tidak disuruh. Kira yang perbuatan mungkar tak diubah, yang perbuatan baik tak disuruh, opposite lah. Dalam tempoh waktu sekejap saja, roh dan jiwa-jiwa mereka akan kotor. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Dalam hal demikian, mereka menjadi orang-orang yang tidak layak untuk hidup. Lalu Allah dengan kehendaknya akan menghancurkan mereka melalui pelbagai sebab dan cara. Sesungguhnya siksa Allah benar-benar keras. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pemberi hukuman. Allah hanya menghukum orang-orang yang telah mengetahui dan kemudian tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Bukan orang-orang yang tak mengetahui. Iaitu dia dah tahu apa yang benar tapi dia tak amalkan apa yang benar. So it's not just suka-suka nak hukum. Tak. Tapi orang yang tahu yang benar tapi tidak mengikuti kebenaran tersebut. Yang nombor 3, dapat diketahui dengan pemerhatian bahawa jiwa manusia yang menjadi kebiasaan dengan melakukan perkara mungkar, sehinggalah dia berasakan perkara itu baik baginya. Dan kebiasaannya dengan kemungkaran tersebut. Sehingga hal itu menjadi tabiat jiwanya. Dah jadi tabiat, dah jadi sebati dengan dirinya. Pasal dia dah biasa buat kemungkaran tu, sampai it becomes natural to him. Natural to her. Untuk buat benda tu, sampaikan kepada, dia tidak merasakan bersalah bila melakukan benda tu. Kira dah nam, dah lali. Dia dah sebati, dia dah embedded dalam dirinya dan ianya menjadi sebuah norm. Dan akhirnya, di mata orang yang melakukannya, kemungkaran itu bukan lagi merupakan sebuah kemungkaran. Padahal kemungkaran, tetapi di mata dia bukan lagi sebuah kemungkaran. Pasal apa? Pasal dia justify. Dia justify, oh I need to do this, I need to do that. Dia justify, dia berikan dalil-dalil yang konyol bagi dirinya sendiri, untuk justify apa yang dia buat. Oh, I have the rights to do such and such. Dan akhirnya merasakan bahawasanya kemungkaran itu bukan merupakan sebuah kemungkaran, tetapi bahkan sebuah keperluan, dan seterusnya. Namun di matanya, ini lebih teruk. Kemungkaran tersebut adalah kebaikan. Dalam hal tersebut, mata hatinya, iaitu basirah, sudah buta dan akal sihatnya sudah hilang. Kita memohon perlindungan Allah daripada perkara yang demikian. Mata hati dah buta dan akal sihat dah hilang. Oleh kerana itu, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mewajibkannya ke atas kaum muslimin kerana dia mengekalkan mereka di atas kesucian dan kesolehan. Selain itu juga menjaga mereka pada darjat yang mulia daripada seluruh umat dan bangsa. Jadi jangan, kalau dah baik itu kekal baik je lah. Jangan nak try-try. Biarlah belajar dari pengalaman orang lain. Jangan belajar daripada pengamalan sendiri. Kerana kita tak tahu jiwa kita tu ready for that or not. Selama ni Allah dah jaga dan dah lindung. Kemudian out of curiosity dia nak try. Dia tak tahu jiwa dia tu sebenarnya boleh nak membendung, menahan daripada kemungkaran tersebut atau tidak. Dia tak tahu. Jangan sampai dia merasakan ianya adalah suatu perkara yang biasa,
Yang akhirnya kemungkaran bahkan menjadi kebaikan di matanya. Dia telah terkelabui oleh syaitan. Etika. Etika ni bahasa Melayu means ethics. Nah, dia etiquette. Etika mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa sahaja yang merupakan adab-adab. On top of adab-adab yang telah sama-sama kita kongsikan sebelum ni. Yang pertama, hendaklah orang yang melakukannya mengetahui akan hakikat kebaikan yang dia perintahkan itu. Iaitu bahawa itu merupakan kebaikan berdasarkan syariat dan kebaikan tersebut sudah ditinggalkan. Means bila dia mengajak kepada kebaikan, dia tahu benda ni adalah apa yang deemed baik-baik di syariah. Begitu juga, dia harus mengetahui hakikat kemungkaran yang akan dicegahnya berdasarkan syariat dan dia ingin mengubahnya. Dan kemungkaran tersebut benar-benar sudah dilakukan. Padahal kemungkaran itu termasuk sesuatu yang diingkari oleh syariat yang berupa kemaksiatan dan perbuatan haram. So, bila kita nak mengajak kepada kebaikan, kita nak make sure yang kebaikan itu adalah suatu kebaikan yang memang dipandang baik oleh syariat. Bukan apa yang disangkakan baik oleh manusia. Maksudnya sebagai contoh apa tau? Bila dia nak ajak orang kepada kebaikan, dia harus yakin dan pasti bahawasanya kebaikan itu adalah apa yang difahami oleh syariat sebagai baik. Bukan apa yang dia sangkakan sebagai baik. Seperti seseorang yang mengajak orang lain kepada perbuatan bid'ah. Dia ajak orang buat perkara bid'ah. Perkara yang baru yang tidak pernah diperkenalkan oleh Nabi SAW. Maka dia sangka baik, padahal syariat tidak mengatakan ianya baik. Syariat kata apa tentang perkara bid'ah? Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan kesesatan itu akan mengajak kepada atau membawa kepada neraka. Bukan kita cakap, bukan anak cakap, bukan siapa cakap, syariat yang cakap. Allah dan Nabi yang cakap. Maka jangan mengajak kepada sesuatu yang dia sangka sebagai baik, tapi ajaklah kepada perkara yang memang yakin syariat kata ianya adalah baik. Bukan just rasa dia ni benda baik ni, benda bagus ni, jom ajak orang buat tu, buat ni. Padahal bukan perkara yang dianggap baik oleh syariat. Hanya disangkakan baik oleh sesetengah manusia. Begitu juga dengan kemungkaran. Dia harus yakin bahawasanya kemungkaran itu adalah kemungkaran yang memang dikatakan oleh syariat sebagai kemungkaran. Jangan dia mencegah suatu perkara yang dia sangkakan sebagai kemungkaran, padahal sebenarnya syariat tak cakap benda tu kemungkaran. Sebagai contoh, orang-orang yang mengajak kepada vegan lifestyle. Dia cakap, oh, sembelih kambing, sembelih lembu ni animal abuse. Animal rights. Tak boleh ni. Sembelih kambing, sembelih lembu. Ini kemungkaran. Kan? Padahal Allah telah kurniakan kepada manusia hewan ternak yang mana kita makan min luhumiha, kita makan dagingnya, kita ambil manfaat dari susunya dan kita gunakan dia dalam mengendarai dan juga memperkerjakan mereka di sawah padi dan seterusnya. Allah izinkan. Bahkan Allah siapkan itu semua untuk manusia, hewan ni, hewan ternak. Tapi datang seorang hamba Allah cakap animal abuse, ni kemungkaran. Padahal syariat tak cakap kemungkaran. Boleh tak? Tak boleh. Bayi baru dilahirkan, hari ke-7, nak tahlik, nak cukur rambut. Ini zalim ni, budak kecil ni. Ada ke patut kita botakkan, licinkan dia? Kan? Dia cakap, who give you the rights to clean shave your child's head? Nah,
The child has rights upon himself untuk dia determine dia nak rambut ke tak nak rambut. Pasal hari ni diorang cakap apa tau? A child can determine dia punya own apa? Gender. A child has the rights to determine his or her own gender, katanya. Dia yang tentukan, parents tak boleh. Yes, you're born with such and such private parts, but that does not determine your gender, kata mereka. So, hari ke-7 cukur rambut pun kemungkaran, katanya. Iaitu tidak menghormati hak anak kecil tersebut, katanya. Dan banyak lagi perkara lain. Jadi, kebaikan adalah mesti kebaikan yang dipandang baik oleh syariat, bukan dipandang baik oleh manusia, oleh akal manusia. Dan kemungkaran mesti kemungkaran yang dinilai kemungkaran oleh syariat, bukan apa yang kita akal manusia sangkakan sebagai kemungkaran. Oh, circumcision, khitan. Oh, tak boleh tu. Ada kepatut nak potong kulit. Tak boleh khitan, tak boleh sunat. Ini mencacatkan. Dia ada istilah dia. Kemarin Ana ada baca. What was it? Yes, dia cakap genitalia mutilation, iaitu mencacatkan. Tapi diorang permasalahkan untuk female lah. Yang male so far macam senyap sikit Pasal dari orang Jews semua memang go through circumcision. So for the male it's not that much of a hoo-ha. Tapi for female diorang panggil FGM. Katanya mutilation, iaitu dicacatkan. Tak boleh. Jadi nak kena tahu, kebaikan tu adalah berdasarkan syariat dan kemungkaran adalah berdasarkan syariat. Jangan awak yang pandai-pandai. Ini tak boleh ni. Ini patut macam gini ni. Biar pandai, jangan pandai-pandai. Nah, biar pandai, jangan pandai-pandai. Yang kedua, dapat menahan diri, iaitu wara', dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang Allah perintahkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iaitu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu lakukan? You're saying things that you yourself fail to practice it. Amat besar kebencian Allah, murka Allah terhadap kamu yang memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Okay, you call the people to do things, but then you yourself tak buat. Kemudian Allah juga berfirman, yang tadi tu dalam surah Saf, kemudian dalam Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? So meaning to say, dalam mana kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, kita self-reflect ourselves first. Kita sendiri nak kena buat yang terbaik untuk diri kita. Tetapi bukan berarti kita nak kena tunggu tak ada dosa baru kita boleh amar ma'ruf nahi munkar, tak. Sambil kita memperbaiki diri kita, sambil itu kita amar ma'ruf nahi munkar. So it goes concurrently, together. Pasal anda ada baca ini, Hasan Basri.
because of what you say just now. Nah. Tafsir Al-Qurtubi. So how does it How does it? merge together with what you just said? Maksudnya dia cakap Allah tak suka orang yang menyuruh seseorang untuk buat sesuatu tapi dia sendiri tak mengamalkan. Tapi dalam yang tafsir Al-Qurtubi ni masih mengatakan kalau kita tak buat tapi kita kena tegur, kita kena apa orang kata tu mengajar orang kepada kebaikan walaupun kita tak. Tapi ada orang bertanya kepada dia, tapi walaupun kita tak buat, tentulah apa dia risau syaitan. Betul. So yang salah di sini Mutarraf ibn Abdullah bukan Hasan al-Basri. Anta baca balik. Hasan al-Basri menasihati Mutarraf ibn Abdullah, advise the people. And then Mutarraf cakap, aku tak nak pasal aku takut nanti aku cakap benda yang aku tak buat. That's why Hasan al-Basri ribat dia cakap, then siapa yang akan itu? So Hasan al-Basri is in line dengan apa yang Allah cakap tadi. Mutarraf ibn Abdullah yang salah ini. So bukan Hasan al-Basri yang salah artikan, tapi Mutarraf tu. So it coincide dengan apa yang Ustaz cakap mengatakan takkan kita nak tunggu kita dah perfect baru kita nak. It's impossible. So idza lam ya'iz fin nas man huwa muznib faman ya'izil 'asina ba'da Muhammad. Jikalau tidak memberi peringatan kepada manusia seseorang itu yang mana dia sendiri berdosa, maka siapakah lagi yang akan memberi peringatan kepada manusia setelah Nabi Muhammad? Mustahil untuk ada orang yang tak ada dosa sama sekali. Semua orang pasti ada dosa. Jadi kalau nak tunggu sampai seseorang tu tak ada dosa baru boleh nak memberi peringatan kepada manusia amar ma'ruf nahi munkar, maka siapa lagi yang lebih layak? Siapa lagi yang layak untuk amar ma'ruf nahi munkar setelah Nabi Muhammad? Pasal Nabi Muhammad seorang yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada beliau, tidak ada yang terselamatkan daripada kesalahan. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik, murah hati, menyuruh dengan lembut, melarang secara lunak, tidak dendam dan tidak membalas keburukan daripada orang yang dilarangnya, serta tidak marah jika orang yang disuruhnya membalas dengan keburukan kepadanya. Wah, ni macam banyak betul dia punya prerequisites. Dan ini agaknya nombor 3 ni di antara yang paling susah ni. Afwan, nak rasa asap masuk sikit. So nak kena akhlak baik, murah hati, mengajak dengan lembut, melarang dengan lembut, tidak dendam dan tidak balas keburukan orang yang dilarang, serta tidak marah jika orang yang disuruh membalas dengan keburukan. Jazakallah. Bismillah. Pasal kenapa dia nak kena marah? Pasal ego kan? Okay, sekarang masalah ego tu is something personal diri dia atau ego is kerana agama. Jadi sebenarnya dia nak orang buat kebaikan kerana agama, atau dia nak orang buat kebaikan pasal nak ikut cakap dia. Dia nak kena faham apa motif dakwah dia. Bila dia cakap dan orang tak ikut, dan dia tak puas hati, dia tak happy, then dia nak kena reflect. Apakah dia dakwah tu ikhlas lillahi ta'ala untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dia dakwah pasal dia nak orang dengar cakap dia. And jangan kata dalam benda dakwah je, dia akan nampak this pattern dalam benda lain pun. Kalau dia cakap, jom lah, ni bas, kita jangan naik MRT lah. And then orang semua cakap, tak apa, kita naik MRT. Jangan lah, naik bas lah. Buat pun nak naik MRT. Then orang macam disagree. Dia tak happy.
Jadi end up, even dalam dakwah tadi, apakah dia dakwah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, atau dia dakwah hanya kerana ingin manusia ikut dan dengar cakap dia. Pasal jangan lupa, objektif dakwah kita apa? Menyampaikan, bukan mengubah. Again, objektif dakwah adalah menyampaikan, bukan mengubah. Kalau orang itu tak berubah, itu ala Allah. Dan kalau dia berubah pun, awak jangan syok sendiri. Awak jangan ambil kredit. Awak merasakan konon, oh, orang ni berubah pasal awak. Itu hidayah dari Allah. Allah yang kasih hidayah kepada dia. Sebagaimana untuk awak nak dapat menyampaikan kepada dia sahaja, perlukan hidayah daripada Allah kepada awak untuk menyampaikan tu. Kalau Allah tak kasih hidayah pada awak, awak tak menyampaikan pun. So it all goes back to Allah Azza wa Jalla still. So bila mana kita dalam nak menyampaikan sahaja perlu hidayah daripada Allah, maka janganlah merasakan bila mana ada seseorang itu dia berubah dan awak kemudian nak ambil dia kredit. Kononnya awak yang mengubah seseorang. Tapi kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengubah seseorang, itu adalah hidayah daripada Allah. Allah tidak mengubah seseorang, itu juga adalah hidayah daripada Allah. Dan Ana cakap ni bukan Ana berbual tim kosong. Tak. Ana bukan berbual tim kosong. Ini adalah ayat Al-Quran. Allah berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal balagh." Dan tidaklah ke atasmu wahai Muhammad kecuali untuk menyampaikan saja. You do not guarantee whether or not the Meccan Quraisy would change or would not change. Itu semua urusan aku, kata Allah. Aku yang kasih hidayah. The test is that whether or not you convey the message at your own individual level. So the test lies within us, whether or not we convey the message. That's the test. Not whether or not people change or do not change. Pasal apa? Pasal kita jangan berputus asa. Allah kalau nak kasih hidayah dekat orang, dengan macam-macam cara pun boleh. Dan awak jangan pernah give up. Jangan putus asa. And as though macam you feel belittled. You feel, for example, disheartened. Jangan. Pasal apa? Pasal boleh jadi lepas awak meninggal dunia, orang tu berubah. So you may not witness it. You may or may not witness the changes in people. Mungkin ada orang tu dia hijrah pula. Dia hijrah entah pergi Australia ke, dia hijrah pergi Malaysia ke, dia hijrah pergi mana ke, awak pun dah tak jumpa lagi orang tu kan. Kalau Allah takdirkan untuk awak berjumpa lagi, tok bila jumpa, tengok-tengok dia lagi soleh daripada kita. No, mau tak terperanjat. Lagi warak. So jangan pernah putus asa, jangan pernah give up. You never know. You never know. Tapi ingat, hidayah milik Allah. The test is that awak ni ada usaha untuk try nak collect pahala ke tak dengan menyampaikan. Itu yang testnya. Awak ada effort tak? Whether you put in the effort.
And it's for your own storage of rewards. Awak punya own bank account of pahala. Yang penting, oh Allah, ni aku dah buat amal ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana, oh Allah, ni aku dah buat amal ibadah, solat. Ni aku dah buat amal ibadah, puasa, zakat, umrah, haji. Ni amal ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Ni aku buat. Aku nak pahala dari engkau. Apa jadi dekat orang tu, itu aku serahkan pada engkau. Yang penting aku nak pahala aku dulu. Bukan debate part of syariah. Orang yang ada ilmu, dalam ilmu dalam agama. Lagi nak tahu Nasrani ni semua. Saya akan tanggungjawab untuk beribadah. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ada perintah di situ. Iaitu serulah kepada agama Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah, dengan wisdom. Wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. And debate with them dengan debate yang intentionnya adalah baik, iaitu mencapai kebenaran, bukan untuk nak tengok siapa menang siapa kalah, bukan, tapi untuk nak sampai kepada kebenaran. Itu tujuan debate. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ketika aku berdebat dengan seseorang, aku mengharapkan bahawasanya lawan aku akan mendapatkan kebenaran daripada dia. Jadi tujuan Imam Syafi'i bila mana beliau involved in a jidal, the other big term is jidal, debate, is bukan pasal nak menang, untuk nak tunjuk power, aku lagi tahu dalil, aku lagi tahu hujah, aku lagi pandai bercakap, bukan. Tapi dalam debate tu beliau sangat-sangat menginginkan agar beliau dapat sesuatu daripada lawan bicara yang mana itu adalah merupakan kebenaran, so that he can rectify himself. Untuk nak capai kepada tujuan kebenaran, bukan untuk nak tunjuk power, siapa yang menang, siapa yang kalah. Pasal in the end, it's about the truth. Itu yang sebenarnya. So be open, present and lay out the hujjas and dalils, and the consequences of a debate is that kalau kita come to a conclusion, you are ready to, kira istilahnya, sacrifice your beliefs and what you hold on to. You are putting it, okay, on the table and you discuss, and bila mana kita sampai kepada suatu titik kebenaran, maka kita harusnya bersedia untuk menerima kebenaran tersebut. Kita bersedia untuk menerima kebenaran. Jadi dari segi hukum boleh, if as far as the hukum concern. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur." Dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat untuk melakukannya. Nombor 4, ini pun penting ni. Tidak mendapat tahu kemungkaran dengan cara mengintai keburukan orang lain. Dia mengintai ni maksudnya mengintip, peeping tom. Okay? Nabi SAW telah melarang benda ni, mengatakan wala tajassasu. Janganlah kalian saling bertajassus. Tajassus ni cari kesalahan orang lain. Tak boleh. Haram.
Okay? As much as kemungkaran adalah kemungkaran, betul. Tapi awak jangan nak terlalu hype sangat sampai awak jadi mana punya malaikat kononnya, pergi pecahkan pintu rumah orang untuk cek orang buat maksiat tak kat dalam. Contohnya. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ada seorang hamba Allah ni, dia peep through keyhole. Kira dia nampak ada lelaki, ada perempuan, konon macam suspicious. Jadi dia pun peep. Kan? Sekali orang yang kat dalam tu cocok kena mata dia. Hari dia pun bawa report. Ini benda ni dalam the discussion of fiqh jinayat, the fiqh of crime. Ada pembahasan tentang topik ni. Dia bawa pergi ke Umar. Dia cakap, aku nak minta compensation daripada fulan kerana dia cocok mata aku. Jadi dia cakap, kenapa? What happened? Oh, aku syak bahawasanya orang-orang ni mereka berzina. Jadi aku mengintip untuk mencegah kemungkaran. Dia bah. Amar ma'ruf nahi mungkar dia cakap. Dan dia minta compensation. Kemudian Umar bin Khattab meletakkan judgement, bahkan engkau perlu dihukum. On top of mata engkau dah lah kena cocok, engkau kena hukum pasal apa? Engkau tajassus. See, memang as much as kemungkaran is kemungkaran, but whatever happens behind closed doors stays behind closed doors. Dia yang jadi salah kalau misalnya kemungkaran itu being committed in public, in the eye of the people. Itu yang jadi salah. So kalau you buat in public, then you must be ready with the consequences. Tapi kalau benda buat behind closed doors, then itu urusan dia dengan Allah. Kot besok dia taubat ke, dia apa ke. Tapi kalau in public, baru it is subject to punishments and sentences. Now, so the person was not being that discreet. Dia discreet ke tak? He's trying to be private lah. Like that he saw what Then you deal privately. he's not public. It needs to be dealt privately. Not because you would need 4 witnesses. So if it's been committed in public, then easily you can get the witness of 3 others. But then if it is in a scenario whereby it was nearly impossible to get 4 people to see it, means it was not done publicly enough for it to be witnessed by 4 people. Now, when it comes to like fornication, adultery and all these lah. Now, Ustaz, macam kalau isteri tu syak, suami tu nak kahwin lagi satu. itu kemungkaran ke bukan? Dia nak kahwin tak kemungkaran lah, tapi dia terspy dengan lelaki tu. Macam suami dia, terspy tengok dia jumpa mak si perempuan baru, si baru tu macam gitu, dia tak boleh kan. Tak pandang hantar. So that's spy on the husband lah. Spy. Jangan tajassus. Tengok handphone suami tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tajassus. Tak boleh spy on people. Okay? A person needs to be spied upon or on, meaning dia buat benda tu discreet. Sebab tu kena spy. Tapi kalau dia buat benda tu in public, means bukan tak perlu spy pun. Semua orang boleh nampak. Semua orang boleh tahu. Dan kemungkaran tu adalah kemungkaran yang zahir, yang dilakukan secara terang-terangan. Tapi kalau the fact that it needs to be spied upon, meaning it was done discreet enough, sampai tak sepatutnya untuk seseorang itu. Memang ni perempuan macam rasa macam, oh, I cannot tahan lah macam tengok. I got macam rasa macam suami aku tengah cari perempuan lain. That is not a healthy relationship. Kalau misalan kata a marriage was not built upon trust. It must be built upon trust, honesty. Okay? Because otherwise, susah. Suami keluar, isteri bersangka buruk. Mesti kat luar nanti dia jumpa perempuan lain. Lepas tu suami keluar nak pergi kerja, kan? 12 hour shift. Isteri pun tahu schedule ni.
Takkan suami pun nak sangka buruk, mesti dia bawa lelaki balik. Atau kalau dia tak bawa lelaki balik, mesti dia keluar. Pergi jumpa lelaki. Lepas tu nanti dia balik sebelum aku balik misalnya. So if you don't have that in a marriage, habis. Mungkin kalau macam ada tracking device Oi, tracking device. Please don't give ideas Nah. Because I want to know whether it's permissible or not. Is it permissible for a husband to have tracking device on their wife? And the wife also have tracking device on her husband? For what? Safety purpose. Not safety lah. So, you get it? Was it a mutual agreement and mutual consent between the two? Jadi, Pak lah. Dia nak kena be known by both. I just nak tahu that you are safe, okay? So that I know, because your movement must be within this circle. So by tiba-tiba kalau you keluar daripada this circle, mungkin you kena kidnap contohnya kan. So I would know. So kalau ada mutual consent and mutual agreement, shouldn't be a problem. Pasal ada macam contoh Google Family Link lah, all this, you know children dekat mana, apa semua, for safety reasons, ada smart tag dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau untuk No, for safety reason lah. jangan, kalau selain safety reason macam it's not a healthy marriage. Okay, that couple needs counselling. Now, that's what they need. Now, Jadi dia cakap for the scenario then we say need to bring 4 saksi lah. So with our technology now 4 saksi anything within our back cannot video call. Okay kan? Ada 4 orang ni. Does that count as saksi? okay. So brother asked a very good question. Apakah cukup dari segi video, CCTV dan seterusnya in the eye of mahkamah syariah? Mahkamah syariah, not civil mahkamah. But mahkamah syariah tak cukup. It must be live person, 4 saksi, tak boleh video, tak boleh apa pun, because video boleh kena edit. People can edit, people can alter, dub and all, tukar muka dan seterusnya. Maka that's why in the eye of syariah tak, apa tu, dia bukan yakin tetapi dia zon. Nah. So nak kena live person. Dalam ingat dan kita mesti macam then nanti orang tu terlepas lah, tak kena hukum contohnya kan. Remember, okay, nanti kalau kita sampai kepada topik the fiqh of crime, we go by this formula. Untuk seseorang terlepas daripada hukuman, itu adalah lebih baik daripada seseorang dihukum secara salah. The Islamic law, Sharia law is based upon the foundation, the formula of seseorang terlepas daripada hukuman, means terlepas lah, not strong enough, for example, itu is more preferred as compared to seseorang yang being sentenced wrongly, dihukum secara salah. Itu the foundation of Islamic law. So more of that for later, insyaAllah. Okay, more of that for later, insyaAllah. Okay, not the time yet. Not the time yet. Does that fall under the same category for those people who expose themselves in social media? Okay, exposing ni, kemarin actually ada satu soalan yang bertanya tentang masalah exposing. Dia macam ni, dia ada hadis. Nabi SAW bersabda, kemarin anda masih ingat, last 3 weeks anda ada share. But it was a small sharing. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Nabi bersabda SAW, kesemua umatku dalam keadaan baik-baik sahaja. All are good. InsyaAllah khair ya. Kecuali al-mujahirin. Bukan muhajirin Muhajirin orang hijrah dari Mekah pergi Madinah, bukan. Bukan muhajirin, but mujahirin. Dari, from the word jahar. Jahar. Okay. Means sin. Benda yang tampak. Jahar. Maka sahabat bertanya, man humul mujahirun? Siapa mereka? Al-mujahirun. Perhatikan ni. Kata Nabi SAW, mujahirun ni adalah, tadi kan Nabi cakap, ingat, umat aku ni dalam keadaan baik-baik saja. Okay, all are well. All is well. Nah. So, mujahirun kata Nabi, iaitu orang-orang yang
dia melakukan dosa dan kemungkaran dan kemaksiatan yang mana Allah telah tutup aib dia. Allah telah hijabkan aib dia dari mata manusia. Namun kemudian dia sendiri yang menyingkap tirai dan hijab dan aib itu sendiri. Dia yang expose himself. Padahal Allah dah tutup dosa dia, aib dia, maksiat dia from the eye of mankind. So manusia yang kira whatever happen in Batam stays in Batam, for example. Sepatutnya dia pergi Batam, dia buat apa kat Batam tu terserah dia lah. Kan? Itu antara dia dengan Allah. Tapi dia balik Singapore, dia share dekat social media. Wah, dekat Batam best apa? Murah apa? Kan? Dia kasih rate lagi, harga. Kan? This service berapa? That product berapa? Dan seterusnya. Habis siap ada selfie, ada apa semua kan? Yang dia expose, dia sendiri sedang melakukan kemungkaran tersebut. So Nabi kata umat aku ni masih InsyaAllah in good hands, kata Nabi. For as long as they never expose themselves. The moment you expose yourself, setelah mana Allah sendiri dah tutup aib, but then you buka your aib sendiri, itu kira dah gone case lah. Dah kronik. Dia bangga dengan dosa dan kemungkaran dia. Dan bahkan mengajar orang lain kepada kemungkaran. Dia dah buat the opposite. Iaitu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kebaikan. Iaitu seburuk-buruk manusia. So does this fall into spying? For example, we know someone, tapi kita tahu dia akan post those kind of stuff. Tapi kadang-kadang, like, buka je ternampak. And then we nampak, atau that person purposely, ya, aku tahu dia ni selalu akan buat. So, purposely, that person will go to this person's social media, tengok. Oh, tengok tak betul dia buat benda ni. So, is that considered as spying still? So, you know that person will expose themselves, and then you purposely macam nak cari pointers. Itu our own heart lah. Nak kena deal with So, our it's own also self. as spying dia, right? Kita the moment you nampak, you have a responsibility. That's the repercussions. You want to get to know, yes, but then you must amar ma'ruf nahi munkar within your means, of course. Nasihat. Nasihat. So ignorance may be a bliss ni. Kalau tak tahu. Kalau kita nak ambil tahu semua benda, then are you ready for the responsibility or not? Untuk tahu semua tu. Unless you memang the authority yang you memang nak kena ambil tahu, and memang you kena amar ma'ruf nahi munkar level wajib. Level wajib man. And then maybe of course you need to have civil servant, you need to have all these police and detectives and apa semualah. Itu semua must be put in place. Nah, tak perlu actually. Tak perlu. Not to the extent. Okay, especially depends. Okay, kalau dia tahu that from that sharing tak ada bawa manfaat apa pun dekat orang ni, tak ada faedah pun, then janganlah. Nah, ya. Kalau ada boleh lah kita share. Macam dulu berapa orang macam gini-gini tu, kita alhamdulillah dah berubah. Macam kita Kalau nak cari sampai pun nak tak. Ya, tu So dia list down the name lah. Dia minta tolong carikan lah. Sebelum aku mati, dia orang kata, Nak minta maaf lah macam No. itu pun cerita macam mana. So if you want to achieve spy, janganlah jadi macam aku. Tak bagus. Jadi orang baik dan jadi gangster for example lah. Kita share itu macam mungkin. Siapa kata gangster tak bagus? Ya, gangster boleh. Kalau gangster fisabilillah kan, jadi Umar bin Khattab gangster kira bagus juga. Lah example lah. No. Apa-apalah, buat penjahat lah, apa-apa. Aku pernah mencuri, aku mencuri tukang aku ada foto. Macam for example gitu. Boleh tak kita share ke orang? Macam tak nak orang jadi macam aku. Macam gitu. That's why like a lot of people, inspirational speakers, they will tell their passing.
So is it permissible lah? That's why I confused. When you are... Okay, let's rephrase it to be in a scenario where you're actually asking memang pasal you need an answer, for example. Okay? So you must disguise it in such a way that you said, I'm asking for a friend, for example. Padahal you're asking for your own self lah. But then I'm asking for a friend. So dia ni orang dia macam gini. Dia gini, dia gitu, dia gini, dia gitu. You don't expose yourself. You don't cakap, I gini, I gitu. Because you're washing your, dirty laundry in people's yard. What do you gain out of it? People would just have, another perspective of you. Padahal dia tak tahu sebelum ni tau. Manusia ni diciptakan kepo. So bila awak sendiri yang expose yourself, contoh kan, then people might have a different perspective of you. Whereas before, dia treat you differently, and then afterwards, tiba-tiba dia treat you differently. Why? Just because you go and expose yourself. You can just make it as a third party. You just cakap dia. Dia ni macam gini lah, dia gitu. So dia nak tahulah kan, gini. You don't have to say you. You don't have to say you. Okay, you don't have to say your mother. Okay, your father, your brother, your son, your daughter. You would not have said it. Mak saya gini lah. You would not have said that, right? Nauzubillah, contohlah, mak saya dulu pelacur. Lepas tu saya ni anak luar nikah. Why? Apa manfaat awak dapat? Apa faedah awak dapat? Tapi kalau awak cakap, letaklah, ni adalah satu hamba Allah ni, kan, mak dia macam gini. Lepas tu dia dilahirkan macam gini-gini. Macam mana So, itu yang sebaiknya. Nah, jangan overexpose, especially. Nah. How about if you have a friend who created a group with a few people, you really try to help this particular person, but yet you got bad arrangement, so it's a bit hard. Then you need to ask help from somewhere else. Isn't that the time? This is like already too detailed the question. I think this one nak kena PM tepi. Tak, I need to get the whole idea, the whole picture of the thing. Nah, it's too specific. Nah, okay. Okay. So, kerana tidak boleh untuk mengetahui kemungkaran dengan cara mengintai orang lain di rumahnya. Cannot mengintai orang lain di rumahnya. You panjat, susah payah ambil ladder. Panjat, tengok tingkap orang. Just untuk nak tengok, dek ni buat kemungkaran ke tak? Kan? Tak boleh. Allah tak suruh kita buat sampai macam gitu sekali. Dia punya level of amar ma'ruf, in the name of amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya. Kan? Lepas tu tengok, lepas ni Syekh cakap apa? Atau menyingkap pakaian seseorang untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalamnya. Why would one do that? Nak check, ada traces of this, traces of that ke tak? Kalau letaklah, maksud di sini iaitu letaklah kononnya disyaki bahawasanya fulan dan fulana did something, contoh. Okay, kita selak baju diorang, check ada traces of apa yang diorang buat ke tidak, contohnya. Tak. Not to that extent. The fact that diorang tak tahu, the fact that it was just a shark means that they were already doing it in discreet. Ana bukan nak mengiyakan boleh buat kemungkaran secara tersembunyi. Tak. Cumanya, memang ini adalah apa yang diajarkan oleh syariat. Iaitu kalau orang buat benda behind closed doors, kita jangan tajassus. Tak boleh tajassus. Mengintai, mencari-cari kesilapan orang. Tak boleh. Benda kalau done in public, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Why? Because macam tadi, kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dibuat, maka benda tersebut akan dianggap sebagai norm dan manusia akan menilainya sebagai suatu kebiasaan yang boleh. Dan budak-budak ni pun membesar, diorang tengok benda ni
Orang semua buat, oh benda ni boleh. Because it was committed in public. Tapi kalau benda yang dalam behind closed doors, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was that kod dia taubat dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Nabi was not the kind yang terus nak hukum orang. Tak. Biar dia taubat dengan Allah. Nabi bukan every now and then, okay, kita hudud. Nah. Ini dah kantor, ini kena tangkap ni. Syok lah. Satu lagi. Hudud. Tak, bukan. Nabi akan macam, dia taubat. Biar dia settle dengan Allah sendiri. Okay? Because unless you come yourself and you want to purify yourself. Pasal ada orang-orang yang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Dan dia yang mengaku sendiri. I'tiraf. Pengakuan diri sendiri. So either it's done by i'tiraf. Okay, the sentencing, the hudud was done based on i'tiraf. Pengakuan diri sendiri. Itu pun Nabi akan tepis. Nabi tepis-tepis. Oh, Nabi punya tepis dahsyat. Antum kalau menelaah fik jinayat, Nabi punya tepis ada seorang yang datang, Ya Rasulullah, tahir ni. Kenapa? Aku dah berzina. Nabi cakap apa tahu? Jangan-jangan kau cuma sentuh je. Tak, Ya Rasulullah, aku dah zina. Jangan-jangan kau cuma cium je. Tak, Ya Rasulullah. Tak, jangan-jangan engkau cuma peluk-peluk je. Nabi punya tepis tau. Tak nak zina, okey? Tak. Nabi akan tepis. Macam Nabi cakap, kau pergi balik taubat sendirilah. Jangan datang jumpa aku macam itu. Nabi punya tepis. Tapi kalau kita hari ni tak. Orang kampung datang, keroyok ramai-ramai. Kena? Nak kena belajar lagi dalam tentang cegah maksiat dan in public, tepi pantai. Okey. Tapi kalau hotel buka pintu, sebab tu ada kerajaan yang tak kasi. Kerajaan yang kat utara tu cakap, ini tak betul. Nah. Kan. Padahal orang buat based on nafsu, bukan based on cinta pun. Nafsu dengan cinta is different. Tak perlu paksa-paksa pun. Technically, hudud much more lenient than our civil law actually. Nanti kita belajar, insyaAllah. Nak kena tunggu lah. Sekarang akidah dulu. Akidah mau betul, baru nanti kita appreciate hudud. Kalau kita terus masuk hudud, kita tak belajar akidah, then kita akan question many things. Tapi, the sahabah, Nabi drill mereka for 13 years dekat Mekah, akidah aja. Solat tahun ke-10 dari Islam, baru dia syariatkan solat. On the 10th year of Islam. It was not even on the first year of Islam. 10th year baru ada solat. And then zakat and puasa on the second year of Hijrah, which is the 15th year of Islam. Baru ada puasa and zakat. 15th year of Islam. So solat 10th year, solat and zakat 15th year. Before that, akidah je. But now, we do things concurrently lah. We have no choice. But we must do things concurrently. Nah, kena both akidah and fiqh dan seterusnya. Jangan kata lepas ni balik semua tak payah solat. Nah? Akidah belum habis belajar, jadi tak payah solat. Nah, jangan macam tu. Right? Kemudian kita tengok ni hadis ni. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam Al-Hujurat, wala tajassasu, iaitu janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis ada hadis lain. Hadis dalam Arba'in Nawawi, kalau antum ada belajar, la tabaghadu wala tadabaru wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ada hadis ni dalam Arba'in Nawawi. So antum tengok part yang wala tajassasu tu. So tak boleh cari-cari kesalahan orang lain. Nah, kesalahan kita sendiri je tak settle. Kita dah sibuk tengok cari kesalahan orang pula. Nah, kesalahan orang lain nampak, kesalahan sendiri tak nampak. Allahu musta'an. Lepas tu bila orang lain point out dia punya kesalahan, dia tak happy. Tapi dia point out orang lain punya salah boleh. Sebelum menyuruh orang yang akan disuruh, okay, nombor 5
alangkah baiknya apabila dia memperkenalkan kebaikan kepadanya. Boleh jadi dalam meninggalkan kebaikan tersebut, orang itu tidak mengetahui kalau yang ditinggalkannya adalah kebaikan. Begitu juga memperkenalkan kepada orang yang akan dicegah tentang kemungkaran bahawa yang telah dilakukannya adalah sebuah kemungkaran, kerana boleh jadi kemungkaran yang dilakukannya adalah hasil daripada kejahilannya tentang kemungkaran. Maksudnya apa? Maksudnya, bila awak approach orang, awak kena kasih room untuk orang tersebut commit errors. Dalam arti kata, awak jangan datang and terus address and deal benda tu as though benda tu adalah kemungkaran yang dia buat atau kebaikan yang dia tak buat. Tapi before that, awak ambil tahu dulu, sebenarnya orang ni tahu tak yang dia buat tu adalah kemungkaran? Orang ni tahu tak yang sebenarnya yang dia tak buat tu adalah kebaikan? So get to know first. Pasal mungkin orang tu dia tak tahu. Sebab tu dia buat apa yang tak patut tadi. Dia tak tahu. Tapi awak datang, awak approach terus in a way of amar ma'ruf nahi munkar yang level yang terus dah gear 5. Padahal awak kena masuk gear 1 dulu, gear 2 dulu, you know. Get to know, maybe this person is out of ignorance. Dia tak tahu. Dia baru masuk Islam. Kan? Rupanya dia tak perasan, dia tak tahu that arak tu haram. Dia minum arak. Just chill, pelan-pelan. Bro, why you drinking this? Oh, actually you know, gini. Kan? Berbual lah, relax. Berbual. Jangan terus hype. Tapi perkenalkan kebaikan dan kemungkaran, pasal boleh jadi orang tu buat out of ignorance. Dia tak tahu. Jadi kita kena husnuzon. Sebagaimana kita nak orang lain husnuzon terhadap kita, kita pun nak berlaku husnuzon terhadap orang lain. Nah. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatut-patutnya. Sebelum menyuruh lain, maka perkenalkan. Yang nombor 6, menyuruh dan mencegah dengan cara yang baik. Apabila seorang tidak mahu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dia harus menasihatinya dengan cara yang dapat melunakkan hatinya, iaitu dengan cara menyebutkan dalil-dalil tentang ajakan dan ancaman yang ada di dalam syariat. Jika dengan hal itu tidak juga berhasil, boleh juga menggunakan peringatan, iaitu warnings, serta ucapan yang tegas. Namun, sekiranya semua itu tidak juga berhasil, maka hendaklah menggunakan tangan. Jika masih tidak berhasil, dia dapat melaporkannya, report kepada pemerintah atau meminta tolong kepada sahabat handalnya. Nah, okay, you can report to the authorities kalau memang dah luar daripada kawalan. Especially bila mana kemungkaran itu adalah kemungkaran yang bersifat komunal. Meaning will affect the community. Seperti selling of drugs dan seterusnya. Ini semua kemungkaran yang akan affect others. Ini benda yang ni tak boleh main-main. Itu nak kena report to the authority. Kan, awak dia benda komunal ni macam apa tau? Macam, cuba anda tanya antum sekarang. Kalau awak nampak ada orang tengah kejar orang lain pakai pisau, dia nak tikam, awak akan call polis tak? Definitely awak tak fikir panjang, mesti terus call polis. I saw a person chasing after another person. He wants to stab him with a knife. A person causing nuisance. So, kenapa kalau awak nampak ada orang jual drugs ke, jual ubat batuk ke, kan? Then awak macam 50-50 nak call ke tak payah call Kenapa awak nak kena 50-50? Ada certain lorong-lorong tu kadang ada banyak jual ubat batuk. Kenapa nak kena 50-50? It's amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau awak tak cegah benda tu hari ni, it may affect you yourself or even your family and your children in the long run, in the future. Pasal that matters deemed to be the norm. It's okay. It's okay. Just close one eye. Action macam tak nampak je. Jangan. Ana tak tahu dah berapa banyak kali nak call polis. Okay, dalam polis database ada nombor ni je.
Ana call banyak benda. Ana pernah call orang nak terjun bangunan. Ana pernah call rumah terbakar. Panggil bomba lah. Ha. Ana pernah call pasal gang fight. Ana pernah call pasal macam-macam benda. Banyak kali Ana pernah call. Ana tengok Ana the kind yang tak fikir panjang. And I take action. I don't go like, tak apa nanti ada orang lain akan call. Tak. Ana balik daripada Woodlands kelas ni malam-malam, I think 11 lebih ke 12 lebih. Tengah drive balik, tiba-tiba ada dekat expressway tu, dekat PIE, the bushes terbakar. Ana suspect ada orang buang cigarette butt. Lepas tu dried leaves, kan? Lepas tu terbakar. Ana suspect lah. Atau mungkin bawa kereta chassis ke, engine ke apa, ada spark ke apa ke yang cause the fire. Ana sambil drive tu, Ana dial 995 cakap, I witness a fire. Bushes at PIE, exit number gini. Terus on the spot. Tak ada fikir macam, tak apa nanti orang lain akan call. Terus buat, terus take action. Nah, jangan fikir panjang. Okay? Terus take action. Namun, sekiranya apabila dia tidak berdaya untuk mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisannya yang disebabkan oleh rasa takut, jazakallah khair, berlaku sesuatu terhadap dirinya, hartanya dan sesuatu yang boleh mengancam terhadap dirinya, dan dia tidak mampu bersabar atas sesuatu yang menimpa dirinya, cukuplah dia mengubah kemungkaran dengan hatinya, iaitu dengan membenci. Okay, dan ini adalah paling lemahnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa laysa wara'a dhalika min al-imani habatu khardal." Atau dalam riwayat lain, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu keimanan yang paling lemah. Jadi ingat, sama-sama kita strive to be the best. Dan jangan lupa, objektif dan tujuan daripada kita berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar adalah apa? Untuk kita sendiri nak dapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Apa dia punya outcome yang berlaku setelah itu terpulang pada Allah. Allah nak ubah manusia, iaitu Allah lahirkan seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, atau ada juga manusia yang setelah mendapat kebenaran masih menjadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, itu semua adalah aturan Allah. Yang penting kita dapat pahala pasal menyampaikan. Yang penting kita dah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Pasal kalau kita tak buat, then kita berdosa. That's the test. That's actually the test. Dan jangan lupa, seperti yang kita telah kongsikan kemarin, menegur yang buat pertama kali itu adalah yang wajib. Sedangkan yang kedua, 3, 4, 5 sampai 100, 1000 kali, itu semua sunnah. Tapi yang pertama kali itulah yang wajib. Dan itulah yang paling berat. Itulah yang paling berat. Kalau awak jumpa awak punya family time hari raya kan, cousins tak pakai tudung ke apa semua, tengoklah awak tegur ke tak. Dah berapa tahun Allah kasih awak can? Berapa tahun Allah dah kasih awak can? Awak punya umur dah berapa? Rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari. Awak nak masih berapa tahun lagi untuk Allah kasih can pada awak? Untuk awak amar ma'ruf nahi munkar. Awak tak responsible for the whole of Singaporean lah. Tapi awak at least responsible for your own family. Okay? And the circle goes, bigger and bigger, expand and expand. So, Allah dah kasih awak kesempatan every hari raya untuk berkumpul. Dan of course, luar daripada hari raya pun berkumpul, jemputan dan seterusnya. Atau ziarah, silaturahim. Dan ada tak usaha untuk menegur tu? Janganlah tegur dengan cara yang kasar. Cara yang lunak, yang lembut, yang baik. Kan, jumpa awak punya long lost cousin. Jumpa balik. Nampak dia dah sukses. Oh, Masya Allah, aku tengok engkau ni sekarang hidup engkau bagus Ada suami, ada anak, ada kerja, ada apa semua. Kan? Kalau if only engkau dapat, lebihkan lagi, tambahkan lagi untuk berterima kasih kepada yang memberi. Supaya kita dapat tingkatkan kesyukuran kita kepada yang memberi. Itu lebih baik. Then Allah akan give you even more in abundance.
It's just about giving thanks to him. Itu je. Giving thanks for all that he has bestowed upon us. Nah. Pelan-pelan, sikit-sikit. Nah. Bagi saudara yang mereka yang pemahaman sufi atau jemaah tabligh kan kewajiban kita untuk menyampaikan kata semangat. Ini. Adakah ini satu kemungkaran bagi mereka ni untuk kita Menyampaikan. Again, the word is menyampaikan. Nah. atau suruh mereka meninggalkan apa yang mereka praktis selama Menyampaikan tu ada maksud secara tak langsung kita invite untuk mengamalkan apa yang sepatutnya dan meninggalkan apa yang tak sepatutnya lah. Tapi you do not need to even say the word but it's understood. Kena tengok orangnya. Kalau orangnya adalah orang yang reseptif, then maybe you can use words yang sesuai dengan orang tersebut. Tapi ada orang yang you know of this person, kita nak kena faham kita punya audience. So kita tengok, kita tahu kita nak gunakan words yang mana satu. So ada words yang kita guna yang mana it's diplomatic words, but then it already send a signal and convey the message that I'm inviting you to do this and to live that. Ada yang you can use it secara sarih. Sarih ni maksudnya jelas. Ada yang you can use it secara kinayah, iaitu secara sindiran, secara beralas. So it must be depending on our target audience. Siapa target audience kita nak tahu, dan kita kena sesuaikan penggunaan kata-kata kita. Allahu a'lam. Tapi memang ada kewajipan untuk mengajak. And even once kita nak kena sampaikan, walaupun sekali. Boleh. Yeah, so remember, yes, brother pointed out a very good point here. Kalau kita tahu kita tak mampu nak bertutur kata dengan lisan, kita kasih buku, bagi CD, kasih kaset, kan? Kasih, jangan kasih benda yang ada weightage sikit lah. Macam contohnya, awak jangan cakap, okay, you Google or you search in YouTube, cari gini. Orang tak buat. So what you need to do, you must put in the effort. You must put in the work, the paid work. Kan? You must put in the work. So, misalan kata, awak invest in thumb drive, mini thumb drive, those scan disk yang kecil-kecil tu kan. Awak masukkan files yang memang awak nak orang ni dengar. Syekh tu, syekh ni, kan? That speaker, this speaker and all. So, awak kasih, okay? And kalau misalnya kat kereta contohnya lah kan, awak naik kereta dia, hey bro, I want to give you this hadiah lah. You just listen to it lah. Sekali pun tak apa. This one, I dah prepare such files and I dah ada banyak kopi. Ada 10 kopi, ada 20 kopi. Then you bagi your pakcik, makcik, your cousins and all. Then you naik dorang punya kereta ke, you tak naik dorang punya kereta ke, you bagi. Okay, you just plug in your car and let it play and you just dengar. Atau kat rumah, kalau orang ada TV, cocok dekat USB TV, then play. Just give hadiah. At least you dah put in the effort. You do not need to say it yourself. You can direct people to it, but then make sure that how you direct it is justifiable. It's not something yang, ya Allah, yang penting aku dah bagi dia link, Orang tu dengar ke tak pun, kita tak tahu kan. Tapi kita nak effort yang mana orang tu tak boleh lari, dia mesti nak terdengar juga. Then if it takes that, after your permission, I nak cocok this USB in your car, boleh tak? Nak dengar ada good lecture lah. Boleh, cocok. Lepas tu as you leave, ni